Sambung. 6.2 B. Mana 6.2 A? A itu intro lah. Okey, sekarang nak masuk B. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah pengiraan? Okey, cuba tengok. Diagram shows a light ray strikes the surface of two different prism. Complete the path of light ray that pass through into and out of the prism. Prisma yang sama, tetapi indeks biasan dia berbeza. Ini ialah prisma 45, 90, 45. Sorry, 40 pula. Okey. Jangan sebut prisma bersudut tegak kena sebut prisma 45, 90, 45. Sebut dia punya bucu. Sebab ini pun prisma juga. Nampak? 60, 30, 90. Nampak? Bersudut tegak juga. Jadi jangan sebut prisma bersudut tegak. Sebut prisma 45, 90 ataupun sebut 30, 90. Okey, sebut darjah dia. So ada cahaya yang datang. Ni pada sudut tegak lah. Okey. Jika N kita ialah 1.3. Sekarang ni cahaya pun datang. Kalau kita tengok, dia cahaya tembus sahaja. Kenapa boleh tembus? Sebab 90 darjah. Kita dah belajar kalau melalui normal dia pergi tembus je. Jadi bila sampai dekat sini kita nak buat apa? Kita kena lukis normal. Normal ialah bersudut tegak dengan permukaan. Okey. Sebelum kita nak tentukan dia pergi mana. Dia pergi mana? Kita kena tahu dulu berapa sudut tuju dekat sini. Jangan lupa kalau ini I, sudut tuju dari I ke normal. So sudut tuju dekat sini, kalau kita tengok ini 90 juga, ni segitiga 45, ni pun 45 juga. Okey, 90, ini 45 juga. Senang. Kalau 45 lah. Jadi kita tahu theta I ialah 45. Nampak? Jadi dia keluar macam mana? So ada dua option dekat sini. Sebab cahaya dari dalam nak keluar. Cahaya dari dalam nak keluar, dia boleh jadi pembiasan. Dia boleh jadi pantulan dalam penuh. Jadi kita kena tentukan dulu. Nak tentukan apa? Dari N sama dengan 1.3 ini, berapakah sudut genting? Sudut genting C. Berapa? Okey. Dari pengiraan kita akan dapat C 50.28 darjah. Macam mana kita dapat? Ni sudut genting C. Okey, ingat lagi. N sama dengan 1/sin C. Dari sini. So N kita ialah, padam lek. Daripada N sama dengan 1/sin C, 1.3 N ni sama dengan 1/sin C. Jadi sin C letak dekat atas sama dengan 1/1.3. C sama dengan sin negatif 1, answer. Bagi dulu. Lepas tu add sin. Okey, dah sin negatif 1, kita akan dapat jawapan. Jawapannya tadi itulah 50.28. So 50.28 darjah. Ini apa? Ini ialah C. Jadi saya padam. Sudut genting C sama dengan 50.28. Okey, jadi apa benda yang kita nak tayang dekat sini? Dah penat-penat cari sudut genting, nak buat apa? Ni. Ramai pelajar bila dia pandai cari sudut genting. Dia tahu N sama dengan 1/sin C, calculate dan seterusnya dapat C. Cuma bila dia dah dapat C, dia tak tahu sini untuk apa. Okey, dengar sini betul-betul. Sudut genting hanyalah untuk dibandingkan sahaja dengan theta I. Ingat tadi, kalau theta I kurang dari C, apa jadi? Theta I sama dengan C, apa jadi? Theta I lebih dari C, apa jadi? Ingat tadi, kalau kurang dari C, pembiasan. Kalau sama dengan C, dia akan betul-betul melalui 90 darjah tadi. Dan kalau lebih besar dari C, barulah pantulan dalam penuh berlaku. Jadi, penat-penat kita dapat ni, C, kita nak banding dengan theta I je. Sekarang theta I dah lebih ke belum dari kritikal ni? Genting ni. Tak kritikal lagi kan? Tak sampai kritikal pun lagi. Bila tak sampai kritikal lagi, jadi dia tidak akan terpantul. Dia akan terbias. Menjauhi normal. Nampak? Sekali lagi saya sebut.
Penat-penat kita cari ni untuk apa? Untuk dibandingkan sahaja. Okey, kita tengok soalan yang B. Gambar yang sama, sudut yang sama, cuma dia punya N. Indeks biasanya dia bagi 1.5. Nampak? Kalau kotak ataupun bongkah kaca ni indeks biasa dia 1.5, berapa sudut genting? Jadi sudut genting N sama dengan 1/sin C, 1.5 sama dengan 1/sin C. Jadi sin C sama dengan 1/1.5, dapat jawapan berapa? Lepas tu sin -1, answer jawapan awak dapat berapa jawapan? Okey, kalau awak rasa macam mana nak kira ni, saya tunjuk sedikitlah pada kalkulator. Mana kalkulator? Okey, saya harap awak nampak. Ni. Tengok sini. Okey. So, sin C sama dengan 1/1.5. 1/1.5. Okey, kita akan dapat berapa? Ini jawapan dia, 0.666. Okey. Lepas tu apa? Ni, kita nak cari C C sama dengan sin -1, 0.66 ni. Okey, macam mana nak cari sin -1? Shift sin. Answer. Answer dia. So, kita akan dapat 41.8. Gitu. 41.8 So, C dapat 41.8 darjah. Okey, sekarang kita tengok gambar kita tu. Mana mouse? Okey. So, cari masuk. Normal 45 darjah. Okey. C 41.8. Nampak? So, dah dapat 41.8, nak buat apa? Saya sebut sekali lagi. 3 kali saya sebut. Sudut genting adalah untuk dibandingkan. Penat-penat awak cari sudut genting ni, akhirnya awak kena bandingkan sahaja. So, theta I, sudut 7 ialah 45. C berapa? C ialah 41. Nampak? Sekarang ni theta I dah lebih ke belum? Dengan mengubah nilai indeks biasan, dia akan menyebabkan cahaya yang sama melebihi sudut genting. Bila melebihi sudut genting ni, theta I lebih dari sudut genting C. Apa berlaku? Berlakulah pantulan dalam penuh. Cahaya akan terpantul. Zoom ke bawah. Kenapa? Ke bawah straight. 45 campur 45, 90. Jadi, terpantul 90 degree ke bawah. Right. B. Nombor 2. Boleh follow setakat ni. Okey lah kan? Hitung sudut genting bagi blok kaca tersebut. Macam nak kira ni? Okey. Sebelum ini kita belajar N sama dengan sin I bahagi sin R. Sekarang ni kita belajar N sama dengan 1/sin C. Nampak tak sama? Bermaksud sin I sin R samalah dengan 1/sin C. Try lah cari ni dulu. Kita buat satu-satu lah. Sebenarnya boleh je nak sekali kan? Okey. Sin I bahagi sin R dulu. Tekan kalkulator. Mana kalkulator tadi? Okey. Tak nampak pula soalan dia. Okey, sin 45 bahagi sin 30. Sin 45 bahagi sin 30. Okey. Jadi kita tekan kalkulator. Sin 45 bahagi dengan sin 30. Nampak? 1.41. So, dapatlah 1.41. So, sekarang ni N sama. 1.414. Alright. Jadi, nak cari sin C, bawa sin C naik atas. Sama dengan 1/1.414 ni. Okey. So, saya senang je lah. Saya answer negatif 1. Okey, 0.707. Jadi C sama dengan sin negatif 1, 0.707. So saya tekan shift sign.
Answer. Hope dapat 45. C sama dengan 45 darjah. Okey. Terus. Itulah dia sudut genting bagi jawapan ini. So, hitung sudut genting blok kaca tersebut 45 darjah. Bermaksud, jika sudut 7 ini kita buka lagi besar, akhirnya dapat 40 sampai 45 darjah ni, 45 darjah. So, yang sudut biasan ini akan turun ke bawah 90 darjah. Okey. Nombor 3. Jika if the refractive index of the glass block below is 1.5. Gambar dekat bawah tu 1.5 indeks biasan dia. Okey. Sila lukis. Dia suruh lukis. Jadi, bila kita nak lukis macam ni, 45. Soalan saya, pergi mana? A, B ataupun pantul ke bawah? C. Macam mana nak tahu? Kita kena check 45 ni. Adakah 45 ni kurang dari C? Sama dengan C? Ataupun lebih dari C? Sekarang ni macam nak cari C. So, dia dah bagi N sama dengan 1.5. Daripada N sama dengan 1.5 sama dengan 1 over sin C. Jadi macam tadi juga kita kira sin negatif 1. So, akhirnya C kita dapat 41.8 darjah. Okay. Sekarang ni theta I 45 darjah. C ialah 41. Nampak? Maknanya yang mana? Theta I melebihi sudut genting. Sudut genting telah dilampaui, maka yang akan berlaku ialah pantulan. Jadi yang akan berlaku dalam gambar ini ialah pantulan dalam penuh kerana syarat theta I melebihi telah berjaya. 45 juga. Okey. Itu je. Nak tahu dia pergi mana, kena cari dulu sudut genting. And then kita check. Saya dah bagi tahu sudut genting ni untuk dibandingkan sahaja, untuk diperiksa dengan sudut theta I. Alright, kita masuk tutorial 6.2C pula. Okey. Cahaya P dipancarkan ke dalam blok kaca dengan sudut genting 42. Tentukan arah. Okey, dia dah bagi siap-siap. Senang. Okey, cahaya dipancarkan pada sudut 42. Okey. First kita check. 42 ni betul ke sudut 7? Betul kan? Daripada I pergi ke normal. Jadi 42 kita punya sudut 7. Nampak? Sekarang ni dikata sudut genting 42 juga. Darjah Celsius pula. 42 darjah juga. Nampak? Sekarang ni sudut 7 dengan sudut genting adalah sama. So, bila sudut 7 dengan sudut genting sama, yang mana? Yang ni. Kena tahu. Bila sama, macam mana cahaya dia pergi? Terbiaskah? Ataupun terpantul? Ataupun, ini jawapan dia. Cahaya akan betul-betul lalu sini. R. Okey. R akan betul-betul 90 darjah dengan permukaan lah. So, dia akan keluar kat sini R. Jangan tak tahu. Jadi, ditanya, tentukan arah sinar cahaya yang bergerak dari titik Q. Sini. Betul-betul 90 darjah. Sebab sudut 7 dengan sudut genting sama. Okey. Dan soalan yang pertama. Mudah Soalan yang kedua. Diberi sudut genting. Dia dah bagi sudut genting. C sama dengan 48. Lepas itu dia pancarkan dia pancarkan cahaya pada sudut 45 darjah. Apakah yang akan berlaku kepada I tersebut? Ini ialah theta I. Ini ialah C. Saya dah bagi tahu C ni untuk dibandingkan sahaja. Jadi 45 dengan C. Mana satu ni? Kurang ke lebih ke sama? Tentu 45 dengan C, 45 kurang. Yang ni bila kurang maka dia akan gimana? Dia akan terbias, menjauhi normal sahaja. Okey. Habis. Senang. Nampak? Ni je. Ini bias. Okey, ini 90 darjah. Ini pantul. Mudah. Tak nampak Okey, tulis sekali lagi. Kalau berlaku kurang, ini terbias. Kalau ni 90 darjah sama. Kalau ini akan terpantul.
Okey. Oh, selama tak nampak. Right. Tutorial 6.2C yang nombor 3. Cahaya melalui prisma kaca dengan indeks kebiasaan 1.49. Okey, ni soalan yang best. Lukis betul-betul. Tarik. 90 darjah, 30 darjah. Ni 90, ini 60, ini 30. Okey. Ada cahaya yang datang 90 darjah melalui normal. Sekarang ni dekat O ni, dia pergi mana? Dengan N ialah 1.49. Okay. Nombor 1. A. Draw normal line at point O. Ini O. Normal line kita tahu cross 90 darjah. Jadi kalau permukaan macam ni, ini normalnya. Jelas? Jelas naik? Okay. Lepas itu, kita kena cari sudut tuju. Determine the critical angle. Berapa critical angle? N sama dengan 1.49. Jadi, kalau kita kira guna 1/sin C, kita akan dapat critical angle ialah 42.2 darjah. Bila dah dapat C, kita nak buat apa? Kita bandingkan dengan sudut tuju. Masalahnya sudut tuju mana? Tengok gambar ni betul-betul. Ini ialah I. Jadi, sudut tuju ialah dari I ke normal. Ni, saya hitamkan. Okey, theta I. Soalannya theta I ni berapa? Ni matematik sikit. Ni. Okey, jadi kalau kita perasan, ini ialah segitiga. Kalau ni 90, ini pun 90. Okey, ke nak saya besarkan? Saya besarkanlah. Ni pun besar. Okey. Ini normal tadi. Ini berapa? Theta I. So, ini segitiga 30, ini 90, ini berapa? Ini mesti 60. Okey. Ini ciri-ciri segitiga. Kalau ni 30, ini 60, 90. Cukup segitiga? Okey. Dan kita dah sedia maklum bila normal mestilah 90 darjah. So, kalau sini 60, bakinya berapa? 30 darjah. Jadi, dari sini kita conclude bahawa kita dah tahu theta I kita ialah 30 darjah. Jadi, bila kita dah tahu theta I kita ialah 30 darjah, kita compare dengan C. Dah lebih ke belum? Kritikal ni, tak sampai kritikal pun. Bila tak kritikal lagi, dia akan terbias menjauhi normal. So, determine the path of light ray after passing through point O. Inilah jawapannya. Terbias menjauhi normal kerana sudut tuju tidak melebihi sudut genting. Mana datang sudut genting? Daripada N 1.49 tadi, kita gunakan formula 1/sin C. Right. Number 4. Sama juga ni. What is the critical angle? Berapa sudut genting? Ini tadilah. Senang. Nak cari sudut genting, kita kena tahu indeks kebiasaan. Nak tahu indeks kebiasaan, kita dah ada sudut dekat situ. So, N sama dengan sin I bahagi sin R. Okay. So, kita tekan kalkulator sekali lagi. Mana kalkulator saya? Okey. Sin 68 bagi sin 40. Sin 68 bahagi sin 40. Tekan kalkulator. Sin 68 bahagi sin 40. Okey. Sama dengan 1.42. 1.44. 1.442. So, dari sini kita bolehlah guna N sama dengan 1/sin C yang tadi tu. Okey. So, 1.442 sama dengan 1/sin C. So, seharusnya awak akan dapat sin C awak ialah, alright, tak apa, kita calculate juga. Shift sin answer. So, 43.8. So, C sama dengan 43.9 lah darjah. Itu je. Dah dapat sudut
genting. Bongkar kaca tersebut. Okey. So, jawapan 43.9. Betul. Oh, ada lagi. Darjah menentukan sinar cahaya merambat dari air ke udara, sudut 7, 30, menghasilkan sudut biasan 68. Hitung sudut 7 supaya sudut biasan jadi 90. Faham tak ayat tu? Hitung sudut 7 supaya sudut biasan menjadi 90. Berapakah sudut 7 theta I supaya sudut biasanya menjadi 90? Dengan kata lain, dia suruh cari ni apa ni? Critical angle. Ataupun dalam bahasa Melayu, sudut genting. Sama je cerita dia. N sama dengan sin I bahagi sin R. Cuma dekat sini, N sama dengan sin I bahagi sin R. I mana? R mana? Sin 68 bahagi sin 30. Seperti mana yang saya dah ulang-ulang banyak kali. Bila nak guna sin I dengan sin R, atas ataupun apa-apa formula indeks biasan, yang atas mesti besar. Okay? Antara 68 dengan 30, 68 besar. Letak kat atas. Walaupun bawah ini I, atas ini R. Tak apa. Memang betul kita kena pakai atas tu besar. Nak guna formula sin I, sin R. Okay. Jadi, jawapan dah ada kat situ. C sama dengan 32.6 darjah. Cara dia lebih kurang sama dengan nombor 4 sebelum ni tadi. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi satu. Laju sikit. Okey. 90 darjah. 45. Okey. Ada cahaya masuk. Zoom. Cahaya masuk 90 darjah. Cuma bila dia sampai kat sini, kita buat normal. Sudut 7 dekat sini 45. Mana tahu tadi? Tadilah 45 ni 90, 45 lah baki dia. Okey, indeks biasan dia 145. N sama dengan 1.45. Kita nak tahu 45 ni dah lebih ke belum? Kalau lebih senang kita pantul. Kalau belum lebih kita bias. Jadi N 1.45, bila kita kira 1 over sin C, kita akan dapat C sama dengan 43.6. Okay. Kalau kita kira, kena kira lah, kena tekan kalkulator. Dan bila dah dapat C, sekali lagi, dah penat-penat kira C. C ni guna untuk apa? Untuk dibandingkan sahaja. So 45 dengan C. 45 masih kurang ke lebih? 45 telah melebihi. Bila melebihi, maka dia akan pantul. Zap, pantul. Sini nak keluar ke mana pula? 45 darjah. 45 darjah juga pantul lagi. Zoom keluar dekat sini. Gitu. Okey. Jadi tentukan arah cahaya selepas melalui titik O. Inilah dia. Tak. Okey, dia akan pantul 2 kali. Itu sahaja untuk hari ini. So, saya harap tutorial saya ini membantu. Selepas ini, insyaAllah saya akan buat video tentang aplikasi dan fenomena pantulan dalam penuh. Sekian, terima kasih.